Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan terangkan bab baru iaitu bab 6, hukum linear. Dalam bab 6, apa yang perlu pelajar ketahui iaitu yang pertama, hubungan linear dan tak linear dalam sesuatu persamaan. Okey, dalam 6.1 untuk video kali ini cikgu hanya akan fokus bahagian 6.1. Dalam 6.1 apa yang perlu murid-murid tahu? Okey, yang pertama kita nak bezakan hubungan linear dan hubungan tak linear daripada jadual data dan graf. Yang kedua kita nak tengok garis lurus penyuaian terbaik. Dan seterusnya kita nak tengok pula macam mana kita nak bentukkan persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik. Lepas kita buat penyuaian terbaik, kita nak tengok pula persamaan daripada penyuaian terbaik tu. Dan last sekali kita nak tafsir maklumat daripada graf tu lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok apakah hubungan linear dan hubungan tak linear. Okey, lihat pada kotak yang berwarna kuning. Okey, graf yang membentuk garis lurus adalah hubungan linear. Manakala graf yang tidak membentuk garis lurus, tidak membentuk garis lurus adalah hubungan tak linear. Kalau kita tengok dekat contoh satu ni, cikgu ada tunjuk, lukis graf Y melawan X berdasarkan setiap jadual data yang berikut dan seterusnya tentukan graf yang manakah adalah graf hubungan linear dan berikan alasan anda. Okey, ada data dekat sini untuk soalan A dan soalan B, ada data X dan Y. Okey, kita plot X melawan Y melawan X. Okey, yang ni untuk paksi Y. Y ni paksi Y lah. X pada paksi X. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, bentuk graf, kalau graf ni yang A tu melengkung, dia adalah graf hubungan tak linear lah. Kalau yang B pula, kita tengok graf dia membentuk satu garis lurus. Maka dia adalah graf hubungan linear. Senang formula dia, kalau garis pada graf tu bukan lurus, dia adalah hubungan tak linear. Kalau dia lurus, straight line, so dia adalah hubungan linear. Okey, seterusnya. Okey, macam mana pula kita nak melukis garis penyuaian terbaik suatu graf linear? Okey, di sini ada nota sikit cikgu buat. Garis lurus penyuaian terbaik ialah garis lurus yang menyambungkan kebanyakan titik yang diplotkan pada graf. Dia tak kata semua lah. Dia kata kebanyakan. So most of the point lah. Semua kebanyakan titik. Okey, titik-titik yang tidak terletak pada garis lurus penyuaian terbaik itu mestilah bertabur secara seimbang. So kalau kita cuba gariskan, kalau kamu tengok dekat sini, dekat contoh graf ni, ada satu titik yang tidak bersentuhan dengan garis lurus tu. Tapi kita consider dia agak seimbang lah sebab titik ni dia tidak mencapah jauh daripada garis lurus penyuaian terbaik tu. Okey, so ini contoh dua ni. Okey, daripada data ni dia ambil X dengan Y, kita plot. Okey, lepas tu kita dapat dan kita garis. Inilah yang dikata keseimbangan pada garis lurus. Satu titik tak menyentuh tapi kita consider sebagai dia terbaik kerana kebanyakan titik menyentuh pada garis lurus. Okey, next slide. Okey, kat sini ada contoh lagi. Plot titik-titik yang diberi dalam jadual. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey, yang ini adalah TP2. Soalan-soalan macam ni, soalan TP2, soalan senang. Okey, dia bagi contoh dalam jadual. Jadi, tugas pertama adalah kita kena plot. Y adalah untuk paksi Y dan X untuk paksi X. Bila kita plot, yang ni memerlukan kemahiran pelajar tengok. Okey, kalau kamu tengok dekat jujukan ni, 1, 2, 3, 4, 5, that means kita tengok, kita buatlah dekat graf tu, ikut kepada keselesaan kamu. Kalau graf kamu nak buat besar, kamu mungkin boleh tanda sini sebagai 1, sini 2, 3. Tapi kita tengok dekat contoh yang dia bagi ni, dia buat jujukan 5, 5, 5. Jadi dia agak kecil lah graf yang kamu dapat tu nanti. Okey, so bila dia tanda dalam ni, kita tengok, okey, bila X sama dengan 1, Y sama dengan 8. So, X sama dengan 1 kat sini, X1, Y sama dengan 8. Ini titik dia. Okey, bila kita tanda setiap titik tu, kalau kamu tengok sini, ada 2 titik ke 3 titik. Okey, ada 2 titik yang tidak menyentuh sepenuhnya. Okey, titik yang ketiga dan juga titik yang keenam.
Nah, tapi kita anggap dia masih terbaiklah dan dia punya titik yang tidak bersentuhan tu masih seimbang dengan garis penyuaian terbaik tu. Okey, sama juga dengan soalan di sebelah ni. Kalau kita plot paksi X dan juga paksi Y, dia adalah garis lurus dan didapati semua titik hampir menyentuh. Dan ada yang menyentuh tepat, ada yang menyentuh hampir tepat. Okey, so dia adalah garis lurus penyuaian terbaik. Okey, seterusnya macam mana kita nak membentuk persamaan garis lurus penyuaian terbaik. Baik, soalan ni dia agak tinggi sikit lah. Jadual berikut menunjukkan data bagi dua pemboleh ubah X dan log 10 Y. Okey, so dekat sini paksi X masih lagi X, tapi untuk paksi Y, okey, pemboleh ubah dia dah berubah kepada log 10 Y. So nampak tak kat sini dekat jadual dia dah bagi. Okey, yang X adalah dekat paksi X, manakala log 10Y adalah sebenarnya paksi Y. Pemboleh ubah pada paksi Y. So arahan dia kata plot log 10Y melawan X dengan menggunakan skala 1 cm kepada 0.2 unit. Okey, so dekat kertas graf kamu ni, kamu perasan tak satu kotak ni adalah 1 cm. Jadi, jujukan yang kamu kena buat, dia kata 1 cm kepada 0.2. That means daripada 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Tengok contoh ni lah. Ada kat sebelah ni cikgu tunjuk. Okey. Lepas tu, untuk log 10Y, okay, pada paksi Y log 10Y, dia kata apa? Dia kata 1 cm kepada 0.5 unit pada paksi log 10Y. So, that means jujukan dia adalah 0.5, 0.5, 0.5 dan seterusnya lah. Okey. Arahan dia lagi, seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey, bila dia kata, dia suruh kita lukis garis lurus penyuaian terbaik, tindakan kamu yang seterusnya ialah kamu kena plot titik dulu. Plot titik setiap data yang diberilah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 data. So, that means 6 titik lah untuk paksi X dan juga paksi Y ni. Yang di-combine kita akan dapat 6 titik. Dan kamu kena cuba cari dia punya garis lurus penyuaian terbaik. Okey, kat sini contoh dia dah tunjuk ada satu titik iaitu pada titik yang ketiga. Dia tak bersentuhan tapi dia tak jauh sangatlah daripada garis lurus yang terbaik tu. So, okey, kita boleh terima. Okay. And then, daripada graf, soalan B lah, cari nilai log 10Y melawan log 10Y apabila X sama dengan 0.9. Okey, macam mana kita nak buat yang ni? Kamu cari dekat graf, okey, dekat graf tu pada titik X sama dengan 0.9. So, kat sini nampak tak dia buat? Dia tanda garis putus-putus bila X sama dengan 0.9. Alright. So, bila kita tarik, kita buat satu unjuran, garisan unjuran, kita akan dapat dia punya log 10Y bersamaan dengan 2. Okey, kalau kamu tengok ni solution yang dia buat kat sini, daripada graf, apabila X sama dengan 0.9, so Y sama dengan 2. Okey, nampak tak lah? Dia dah bagi jawapan kat sini. Okey, yang seterusnya yang kedua dia kata, Y apabila X sama dengan 0. Dia nak tahu apakah nilai Y apabila X sama dengan 0. Okey, bila X sama dengan 0, kat mana berlaku? Okey, bila X sama dengan 0, dia akan berlaku satu titik pintasan pada paksi Y. Kalau kita tengok dekat graf ni, dia adalah berapa ni? 0.2. Okey, so dekat graf ni dia jadi 0.2. Okey, so log 10Y sama dengan 0.2. So, kita anti-log kan. Nah, 10 dia akan jadi asas kuasa 0.2. So, kita akan dapatlah Y sama dengan 1.585. Okey, soalan yang seterusnya, dia nak nilai X apabila log 10Y sama dengan 2. So, sama juga kita ambil buat satu garisan unjuran bila log 10Y sama dengan 2. Okey, sini now. Kita buat satu garisan unjuran. Okey, kita nampak X sama dengan 0.9. Dia dah macam repeat baliklah dengan soalan nombor 1 tadi. Okey, dia repeat je sebenarnya. Okey, yang B4 Roman dia kata nilai X apabila Y sama dengan 20. Okey, bila Y sama dengan 20, apa yang kita nak buat dekat sini?
Okey, kita tahu bila Y sama dengan 20. So, tukarkan ke dalam log. Log 10, 20. Kita akan dapat berapa? 1.3. So, kita plotkan 1.3 kat sini. Nampak dah dibuat dah kat sini 1.3 dan kita buat satu garisan unjuran. Okey. So, kita akan dapatlah X sama dengan 0.56 kat sini. Data yang diberi dalam buku teks ni dia bagi 0.56 jawapan dia. Okey. Okey, dan last kali soalan dia kata cari persamaan garis lurus penyuaian terbaik itu. Okey, bila dia nak kita cari persamaan, kita tahu nah, persamaan garis lurus basically persamaan arm dia adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana Y itu adalah pemboleh ubah paksi Y, X ni pemboleh ubah paksi X, M adalah kecerunan dan C adalah pintasan pada paksi Y. So sekarang ni kita dah tahu Y, capital Y besar kita adalah log 10Y. Lepas tu X besar kita, pemboleh ubah kita masih lagi X. Okey, yang kita nak cari sekarang ni adalah kecerunan dan juga pintasan. Pintasan kita dah tahu tadi kat sini. Iaitu berapa? C, no? C apabila X sama dengan kosong. Okey, tengok soalan yang kedua ni, no? Bila X sama dengan kosong, log 10Y sama dengan 0.2. So, C sama dengan 0.2. So, sekarang ni apa yang kita nak cari hanyalah kecerunan. Okey, macam mana nak cari kecerunan? Cikgu cadangkan kamu untuk cari titik yang bersentuhan dengan garis lurus tu, tapi kita cari titik tu dia jauh sikit. Kita nak buat satu segitiga. Okey, let's say kalau kita ambil contoh, dalam buku teks ni dia ambil 1.6 dengan 1.08. Okey, 1.6 kat sini dengan 0.8. Oh, dia ambil yang kecil saja. 1.6 dengan 0.8. Okey, dekat sini. So, dia ambil segitiga ni. 1.6 dengan 0.8. So, dia ambil dua titik ni. Titik ni dengan titik ni. So, okey lah. Nah, segitiga yang dicadangkan kalau boleh ambil setengah ataupun lebih daripada setengah graf tu. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, dia buat solution 1.6 tolak 0.8 untuk, okey, apa formula kecerunan? M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, Y2 dengan Y1, okey, kalau titik yang pertama tadi, okey, kita consider sebagai mana 1.6 yang ni, 1.6 dengan 0.8 titik ni dengan titik ni nah. Okey, so 1.6 tolak dengan 0.8. Okey, dan untuk X2 adalah 0.7. Oh, sorry, cikgu silap. 0.6 sini. 0.6 bawah ni dengan ni. Okey, so tolak dengan, okey, untuk X2 pula kita ambil 0.7 tolak dengan 0.3. So, kita akan dapatlah kecerunan dia sama dengan 2. Jadi, kita boleh masukkan dalam persamaan arm dia. Okey. So, kita akan dapat Y jadi log 10Y sama dengan, okey, kecerunan dia 2. 2, M dia sebagai 2, X, okay, 2X. Okey, C dia 0.2 tambah 0.2. Itu adalah persamaan garis lurus penyuaian terbaik bagi data X dan juga log 10Y. Okey. Okey, ini contoh lagi. Cari persamaan garis lurus penyuaian terbaik bagi setiap yang berikut dan pintasan Y dia. Yang ni dia nak kita cari persamaan dan juga pintasan Y. Dia tak suruh kita lukis graf. Okey, kat sini dia ada contoh. Dia bagi satu raja. Dia bagi dua titik. So, kita tahulah bila ada dua titik, kita boleh tentukan kecerunan. Okay, M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So, kita ambil antara dua plot ni. Alright. Jadi, kamu tengoklah 5 tolak 3.
Okey, dia ambil yang atas ni sebagai ini X2, Y2, yang ni X1, Y1. So, 5 tolak 3 bahagi dengan 2 tolak 6. So, kita akan dapat kecurunan negatif 1/2. And then, kita nak cari pula dia punya pintasan. Macam mana kita nak cari pintasan? Okey, pintasan dia, kamu kena tahu, kita kena ambil salah satu titik. So, kita dah dapat C. So, Y sama dengan 10/3. Okay, C sama dengan 10/3. So, masukkan Y sama dengan MX tambah C. So, Y sama dengan 2/3X. And then, tambah dengan 10/3. Okay, itu adalah persamaan. Dan C pun kita dapat 10/3. Menjawablah soalan tu. Okay, seterusnya, cari nilai P dan nilai Q dari garis lurus penyuaian terbaik bagi setiap yang berikut. Dia nak kita cari nilai P. Okey, dalam rajah ni ada nilai P dan juga nilai Q. Dan juga, tu je lah dia nak. Okey, yang ni soalan TP3 lah. Dia nak cari nilai P dan nilai Q. Okey, so apa yang kita boleh buat dekat sini, ada dua maklumat yang dia bagi. Satu titik koordinat ni penuh maklumat dia, X dengan Y, dan juga ada satu lagi pintasan. Okey, pintasan dia kita tahulah C sama dengan 2. Okey, lepas tu kita nak cari pula dia punya kecerunan. Kecerunan untuk garis lurus, sepanjang garis lurus ni, kecerunan dia adalah sama. Okey, jadi kalau kita kira antara dua titik yang dekat pun dia masih lagi sama lah. Tak ada beza pun. Okey, so kecerunan dekat sini kalau kamu tengok, dia ambil 3 tolak 2. 2 ni kat mana dia ambil? Okey, kat pintasan ni lah. Koordinat dia akan jadi 0, 2. Nah, untuk pintasan koordinat dia 0, 2. So, 3 tolak 2, Y2 tolak Y1, 3 tolak 2. Dan X2, 1 tolak 0. 0 tu sebagai X1 dan kita akan dapatlah M dia sama dengan 1. So, pintasan dia 2, jadi senanglah. Y sama dengan 1 tu tak tulislah. X tambah 2. Okey, nampak dia tulis tang ni. Okey, dan seterusnya dia suruh kita cari nilai P dan juga nilai Q. Macam mana kita nak cari nilai P dan nilai Q? Kamu masukkan saja dalam persamaan yang kamu dapat ni. Okey. So, kita tahu dekat sini P adalah X. Nah, Y ni 4. Okey. So, masukkan dalam persamaan. 4 sama juga dengan P tambah 2. Jadi, P sama dengan 4 tolak 2 dapat 2. Okey. Untuk Q pun sama. Okey, Q pun sama. Y sama dengan X tambah 2. So, Q, Y, 7 adalah X. So, Q sama dengan 7 tambah 2 dan Q sama dengan 9. Okey, kat sini dia bagi satu tips. Kamu tengoklah tips tu. Dia bandingkan antara kecerunan. Dia tak buatlah cara ni. Ini metod yang kedua lah. Dia menggunakan nilai kecerunan. So, dia akan buat perbandingan antara kecerunan. Kamu boleh tengok dalam buku kamu ni lah. Okey. Soalan seterusnya, soalan last. Berdasarkan satu eksperimen, S dan T dihubungkan seperti dalam jadual berikut. Okey, sekarang ni pemboleh ubah dia dah berubah lah. S dan juga T, bukan lagi X dan juga Y. Kamu jangan ingat dalam hukum linear ni mesti X, Y saja. Dia boleh macam-macam. Ikut suka dia nak buat apa, pemboleh ubah variable tu. Okey, so dia kata plotkan S melawan T. Bila dia kata S lawan T, nah S lawan T ataupun S against T, so S ni akan jadi paksi Y dan T akan jadi paksi X. Okey, ni memang susunan dia lah, cara sebutan dia. Bila dia kata S lawan T, so S akan jadi paksi Y, T akan jadi paksi X. Kalau dia kata K, tak nampak pula dah. K lawan H. So, K akan jadi paksi Y dan H akan jadi paksi X. Okey, so kat sini bila S lawan T, so S paksi Y dan T lah paksi X. Okey, lepas tu bila kita nak plot, ada tak dia bagi maklumat lain? Tak ada. Bila dia tak bagi maklumat, macam arahan dia kata 1 unit untuk berapa nilai, tak ada. Jadi kamu bebas nak buat jujukan dia macam mana dekat graf tu. So dekat sini ada graf dia dah tunjuk.
kat sebelah ni. Dia buat jujukan dia untuk paksi X untuk T ya. Paksi X ni untuk pembolehubah T dia buat 10, 20, 30. Untuk paksi S ni, paksi Y, S pembolehubah S, dia buat jujukan dia 0.5 dengan 0.5 lah. Jujukan dia ke atas 0.5. Okey, jadi macam mana kita nak cari yang pertama? Dia kata, arahan dia kata seterusnya tulis persamaan garis lurus penyuaian terbaik. Jadi sebelum kita dapat persamaan ni, kita mesti plotkan graf dan kamu dapatkan satu garis lurus. Lepas tu kita cari kecerunan dan juga pintasan. Sebab kita nak dapat persamaan mesti ada Y sama dengan MX tambah C. So dia punya benda yang kamu nak kena cari adalah kecerunan dan juga pintasan. Jadi bila kamu dah plot, kalau tengok dekat graf ni, hanya satu yang tak bersentuhan. Hanya satu yang tak bersentuhan. Jadi dia ambil satu kecerunan, dia ambil 2 titik dekat sini. Kalau kita tengok, satu titik, okey, dia ambil berapa? 1.4 tolak dengan 0.8. Okey, kalau tengok dekat contoh ni, dia bagi 1.4 tolak dengan 0.8. Dia ambil satu segitiga yang kecil. Jadi cikgu tak mau yang ni, no. Cikgu dah pesan tak boleh kecil. Dia mesti segitiga beza untuk kecerunan kamu ambil yang besar sikit. So kita ambil, kalau kita tengok ni, titik yang ke-6 dan juga titik yang pertama, dia dalam garis penyuaian terbaik. Jadi kita ambil yang ni lah. No? Kalau boleh kita buat segitiga. Okey. Segitiga ni. Dan kita tahulah titik ni, titik yang pertama dengan titik yang ke-6 ni bersentuhan. So kita ambil nilai kecerunan dia. Kita kira. Okey. So M sama juga dengan 1.7. Ni ambil tangan ni lah. 1.7 dengan 0.2. Tolak 0.2 bahagi dengan 35. Tolak dengan 10. So bila kita kira ni kita akan dapat 0.06. Sama. Nah. Sama ni punya kecerunan. Nah, lepas ni make sure kamu ambil dia punya segitiga dia besar sikit, jangan ambil kecil sangat. Okey. Okey, seterusnya kita nak cari pula dia punya pintasan. Pintasan tak ada masalah, kita just direct tengok dekat graf ni. Nah, make sure kamu buat garis penyuaian tu mesti bersilang dengan paksi Y sebab kita nak cari pintasan dia. So kita baca dekat graf ni, kita nampak C dia sama dengan negatif 0.4. Jadi kita punya persamaan garis lurus penyuaian terbaik kita, macam cikgu kata tadi, masukkan dalam persamaan arm dia MX tambah C. So Y dia adalah S sama dengan M, kita dapat 0.06 pembolehubah untuk paksi XT dan juga tambah dengan C. C kita negatif 0.4, so kita buat tolak 0.4. So itu sahaja. Jadi itu sahaja untuk video kali ini dan jumpa lagi. Bye-bye.